Didik TV KPM. Wah, Alhamdulillah. Akhirnya aku dapat juga dapat tawaran ni. Nak pergi haji. Masya Allah, dah lama sangat tunggu ni. Ya Allah, terima kasih Allah. Jangan dapat juga jadi tetamu Allah tahun ni. Alhamdulillah, seronoknya. Masya Allah. Wah, Syafiqah, gembiranya. Dapat surat dari siapa tu? Ya Ustazah, saya gembira sangat. Saya dapat surat tawaran untuk melaksanakan haji tahun ni. Alhamdulillah. Habis Syafiqah cadang nak tunaikan haji apa? Oh, Ustazah, haji apa? Haji ni ada pelbagai jenis ke Ustazah? Ya, ada haji ifrad, ada haji tamatuk dan ada haji kiran. Oh, macam tu. Baru saya tahu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah, dalam slot menengah atas pada hari ini. Menariknya, hari ini kita nak belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4 untuk topik kita Haji Tamatuk. Dan bersama kita di studio Ustazah Sadina Busrawi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syafiqah pun sihat juga. Saya pun sihat sejahtera. Ya, Alhamdulillah. Jadi Ustazah kita daripada SMK Taman Datuk Harun, Petaling Jaya, Selangor. Dan kita bersama dengan kita juga Jurubahasa Isyarat Cikgu Nora Semawati Mat Din daripada SMK Sultan Abdul Samad, Kelang, Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah. Jadi itu dia guru kita yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Tapi Ustazah, kita bukan berdua sahaja, tetapi kita ada murid-murid di Google Meet. Mungkin boleh Ustazah perkenalkan mereka. Alhamdulillah, bersama-sama kita murid dari SMK Taman Datuk Harun. Boleh tak kita berkenalan dengan mereka? Yang pertama, Adam. Assalamualaikum Adam. Mungkin Adam tak dengar suara kita. Boleh angkat tangan, Boleh angkat Adam. tangan. Okey, yang kedua Alisha. Apa khabar Alisha? Yang ketiga kita ada Amir Rashdan. Dan yang keempat kita ada Ainin Sofia. Apa khabar semuanya? InsyaAllah, mudah-mudahan semuanya baik. Ustazah, saya wakil untuk mereka. Sebab kita semua ni tak sabar nak dengar penjelasan Ustazah mengenai dengan topik kita Ustazah. Haji Tamatuk. Saya pun nak tahu apa sebenarnya itu Ustazah. Dipersilakan. Okey, Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Slot kita pada kali ini ialah menengah atas Pendidikan Islam tingkatan 4 bertajuk Haji Tamatuk. Okey, ini antara standard pembelajaran yang kita akan capai pada pembelajaran kita pada kali ini, iaitu yang pertama menjelaskan jenis haji, yang kedua menerangkan kaifiat haji tamatuk, yang ketiga merumuskan hikmah haji dan umrah, dan yang keempat, menabung duit sebagai persediaan menunaikan haji dan umrah. Baiklah, kita lihat dahulu apakah dia jenis-jenis haji. Sebelum itu, kita harapkan agar murid-murid di studio dan juga murid-murid di rumah telah pun mempelajari tajuk sebelum ini, Syafiqah. Tajuk sebelum ini, murid-murid pasti telah mempelajari apa itu haji dan apa itu umrah. Apa kata kita cuba melihat kefahaman ataupun pengetahuan sedia ada murid berhubung dengan haji dan umrah. Kita lihat di papan ataupun di skrin layar kita sekarang, apakah maksud haji pada istilah? Apa kata kalau kita minta rakan-rakan kita di studio, siapa yang bersedia untuk memberikan jawapannya? Apakah maksud haji pada istilah? Ya, siapa yang angkat tangan tu? Ada siapa angkat tangan untuk jawab soalan yang diberikan? Itu dia, Ainin Sofia. Silakan. Maksud haji tamatuk tu ialah, Ainin, maksud haji pada istilah? Maksud haji pada istilah ialah menunaikan ibadah tertentu pada bulan tertentu mengikut syarat-syaratnya.
Okey, menunaikan ibadah tertentu. Okey, pada bulan-bulan tertentu mengikut syarat-syaratnya. Ibadah itu dilakukan di mana? Mungkin ada kawan nak baiki ataupun nak tambah sikit lagi jawapan yang telah diberikan oleh Sofia, Ainin Sofia. Ya, siapa nak mencuba? Siapa nak tambah? Okey, siapa nak tambah jawapannya? Okey, silakan. Nampak Adam tu senyum aja. Okey, Okey. Amir Rashidah yang angkat tangan. Okey, silakan. Mengunjungi Baitullah pada bulan-bulan haji untuk menunaikan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Okey, alhamdulillah ya. Ni satu yang lengkap melengkapi. Cuba kita lihat. Ibadat haji ialah, maksud haji pada istilah ialah mengunjungi atau menziarahi Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji untuk menunaikan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Okey, seterusnya ada satu lagi yang murid-murid kena bersedia dan kena tahu, iaitu jelaskan maksud umrah pada istilah. Kalau tadi haji dan sekarang umrah. Okey, siapa nak cuba jawab apa maksud umrah? Okey, silakan. Siapa nak cuba jawab? Ya, silakan Alisha. Silakan Alisha. Maksud umrah pada istilah ialah menziarahi Baitullah pada bila-bila masa untuk menunaikan ibadat tertentu. Okey, alhamdulillah, umrah pula ialah mengunjungi Baitullahil Haram. Tapi pada bila-bila masa untuk menunaikan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Kedua perkara ni adalah merupakan perkara asas kefahaman murid-murid sebelum kita mempelajari tajuk Haji Tamattu', ya. Sebelum itu, murid-murid ingat lagi tak apakah dia bulan-bulan haji? Ya. Okey, apa dia bulan-bulan haji? Apa dia bulan-bulan haji? Siapa nak cuba? Bulan-bulan haji iaitu Okay. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Baik. Ya, Alisha lagi. Okey, silakan. Bulan haji ialah bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Okey, bagus. Alhamdulillah tak ada yang sebut bulan Januari ya. Okey, bulan Syawal, bulan Zulkaidah dan bulan Zulhijjah, dan bulan Zulhijjah ini bukan sehingga akhir bulan ya, sehingga 13 Zulhijjah. Alhamdulillah. Jom kita seterusnya lihat jenis-jenis haji yang kita sebutkan di awal perbualan kita tadi ya Syafiqah, iaitu haji ifrad, haji tamattu' dan haji qiran. Boleh tak kita nak minta adik-adik ataupun murid-murid di studio untuk membacakan ya. Ini ialah dari buku teks Pendidikan Islam tingkatan 4 pada muka surat 102. Yang pertama ialah haji ifrad. Boleh siapa-siapa bantu untuk bacakan teks ini? Ada Ya, silakan Adam. Okey, terima kasih Adam. Silakan Adam. Haji ifrad ialah mengerjakan haji dahulu kemudian menunaikan umrah pada tahun yang sama. Ya, mengerjakan haji dahulu kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang sama. Haji tamattu', apa dia haji tamattu'? Siapa nak bantu baca? Silakan. Okey, silakan Ainin Sofia. Haji tamattu' tu ialah mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji, kemudian menunaikan haji pada tahun yang sama. Ya, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Siapa nak bantu untuk baca haji qiran? Silakan. Okey, Adam, silakan. Amir Rashdan. Okey, silakan. Berniat mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Ya, okey. Berniat mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Okey, murid-murid cuba perhatikan untuk memudahkan kita mengingat maksud jenis-jenis ketiga-tiga jenis-jenis haji ini. Ustazah buatkan seperti ini. Ada formula dia. Agak-agak Syafiqah tahu tak apa? H, U, U, H, H, U. Saya boleh kait dengan topik kita. H tu haji, Ya. U tu umrah. Ya, betul. Jadi kalau ifrad, maksudnya apa? Haji dahulu. Haji dahulu. Lepas tu baru umrah. Ya, baru umrah. Tamattu' pula. Umrah dahulu. Umrah dahulu. Lepas tu baru haji. Ya, kemudian menunaikan haji dalam tahun yang sama Tahun juga. yang sama. Ya. Manakala qiran, nampak tak kita letak tanda campur tu? Iaitu berniat menunaikan haji dan umrah secara serentak. Jadi, bagaimana agaknya jemaah haji memilih
Kenapa nak pilih? Bagaimana nak pilih? Sebenarnya ini berdasarkan keadaan jemaah haji. Mungkin ada yang datang awal ke tanah suci, ada yang datang lambat ataupun mengikut kesesuaian. Mana-mana pun semuanya adalah diterima. Yang penting kita menunaikannya dengan cara yang betul. Okey, jom seterusnya kita lihat. Jelaskan jenis, kita uji minda murid-murid kita ya. Jelaskan jenis atau cara dalam melaksanakan haji. Apa dia? Jenis atau cara melaksanakan haji. Okey, dengan cepat dan cergas. Okey. Murid-murid di rumah pun boleh cuba menjawab ya. Okey, silakan ya Alisha. Jenis haji ada 3 iaitu haji ifrad, haji tamatuk dan haji kiran. Okey, bagus. Berapa markah? Markah penuh ni Kak Syafika. Kita nak bagi bagikan berapa, kepada Alisha. Kita bagi markah penuh semuanya 2. Markah penuh semuanya 2 ya. dua. Okey, seterusnya jelaskan maksud haji tamatuk. Ya, siapa nak cuba jawab? Kita buat macam segera gitu Okey, silakan Amir. Mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Ya, U dan H. Okey, bagus. Seterusnya, haji ifrad. Siapa nak cuba haji ifrad? Okey, silakan Ainin Sofia. Maksud haji Ya, silakan. Maksud haji ifrad tu ialah mengerjakan haji dahulu kemudian menunaikan umrah pada tahun yang sama. Ya, formulanya HU. Okey, bagus. Seterusnya, haji kiran. Siapa lagi yang belum? Yang belum menjawab. Okey, Adam. Silakan Adam. Maksud haji kiran ialah berniat mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Ya, kata kunci dia secara serentak. Simbol yang kita gunakan tadi ialah simbol campur. Okey, alhamdulillah dari 2 markah. Saya letak 2 markah. Sebab semua hebat-hebat ni. Adam, Betul Amir, Sofia, Alisha semua Okey. dapat jawab dengan betul kan Ustazah. Baik Ustazah, kiranya semua dah faham untuk segmen kali ini. Banyak lagi kita nak belajar. Tapi sebelum tu kita bagi peluang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita yang sangat bagus untuk dipelajari. Apa dia? Haji Tamattu. Bersama dengan kita Ustazah Sarina Busrawi. Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar Ustazah? Okey, kali ini kita nak belajar perjalanan haji tamatuk. Bagaimana cara haji tamatuk dilaksanakan. Untuk itu, Ustazah harap cuba murid-murid perhatikan dahulu dalam buku teks pendidikan Islam garis masa haji tamatuk. Bermula dari 6 Zulhijjah, kemudian 8 Zulhijjah, 9, 10, 11 dan 12 untuk memudahkan murid-murid di studio dan juga di rumah memahami perjalanan haji tamatuk ini. Ustazah telah sediakan animasinya. Jadi Ustazah harap murid-murid jangan lepaskan mata anda, perhati betul-betul skrin di kaca TV masing-masing. Okey, cuba kita perhatikan perjalanan haji tamatuk. Okey. Katalah kita orang Malaysia kan Syafika, kita betul. mestilah menaiki kapal terbang, sama ada kita mendarat di lapangan terbang Jeddah ataupun di lapangan terbang Madinah. Kita nak tunaikan haji tamatuk, iaitu kita menunaikan ibadat umrah terlebih dahulu dalam bulan haji dan kemudian kita menunaikan ibadat haji. Okey, jadi kita nak buat umrah dahulu ya. Lebih kurang pada 6 Zulhijjah. Ingat tu tarikh ni 6 Zulhijjah. Apa dia perkara-perkara dalam melaksanakan ibadat umrah ni? Okey, iaitu kita akan niat
ihram umrah di miqat. Miqat maksudnya ialah lokasi tempat kita nak berniat. Sama ada di Bir Ali, ya, ataupun disebut Zulhulaifah, ya, ataupun di Ja'ranah disebut begitu. Ya, ada tempatnya untuk kita berniat ihram. Selepas jemaah haji berniat ihram, jemaah haji perlulah meninggalkan perkara-perkara larangan dalam ihram. Okey, perkara larangan dalam ihram ni antaranya, cuba tengok jemaah haji lelaki tu yang muslimin tu. Dia pakai pakaian 2 helai kain sahaja. Maksudnya apa? Larangan memakai pakaian yang berjahit bagi lelaki. Ya. Larangan memakai pakaian yang berjahit. Lagi antaranya dilarang memakai bau-bauan, ya. Dilarang menebang pokok, dilarang membunuh binatang, dilarang berkahwin. Ini antara larangan-larangan kepada jemaah haji ketika mereka berihram haji dan umrah. Okey, perhatikan betul-betul. Selepas itu apa yang berlaku? Jemaah haji akan menuju ke Kaabah untuk melakukan tawaf, dan tawaf ini dipanggil tawaf rukun. Selepas selesai menunaikan tawaf, jemaah haji akan menunaikan sa'i, iaitu berjalan ulang-alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dan setelah selesai, jemaah haji akan bercukur, iaitu menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan bagi jemaah haji lelaki disunatkan bercukur. Dan selesailah rukun-rukun umrah. Yang akhir sekali ialah tertib. Setelah umrah, apakah yang perlu dilakukan oleh jemaah haji? Ya, menunaikan haji, ya, menunaikan haji. Ini berlaku pada 8 Zulhijjah. Pada 8 Zulhijjah, jemaah haji akan niat ihram, iaitu niat ihram haji di miqat, ya, di tempat yang telah ditetapkan. Dan jemaah haji akan meninggalkan semua perkara-perkara yang dilarang ketika dalam ihram haji dan umrah. Kemudian jemaah haji akan menuju ke Arafah, ya, untuk menunaikan ibadat yang dipanggil wukuf. Ini berlaku pada 9 Zulhijjah. Jemaah haji akan bergerak, ya, pada waktu petang ataupun pada waktu malam, iaitu apabila masuk 10 Zulhijjah menuju ke Musdalifah untuk menunaikan ibadat haji seterusnya yang dipanggil bermalam di Musdalifah. Pada ketika ini, tarikh menunjukkan 10 Zulhijjah. Untuk makluman murid-murid, tarikh masuk hari yang baru dalam Islam ialah pada waktu petang, ya. Bukan waktu tengah malam, ya. Pada waktu petang. Jadi pada waktu petang dah masuk 10 Zulhijjah. Baiklah, jom kita lihat. Dan seterusnya kita akan menuju ke Mina, ya, akan menuju ke Mina untuk menunaikan ibadat yang dipanggil melontar Jamratul Kubra. Ini berlaku pada 10 Zulhijjah. Seterusnya, jemaah haji akan bercukur. Dan apabila jemaah haji bercukur, ini dipanggil tahallul awal, iaitu jemaah haji boleh bebas daripada beberapa larangan dalam ihram, seperti jemaah haji lelaki boleh berpakaian biasa. Seterusnya, jemaah haji akan ke Masjidil Haram, di mana Kaabah terdapat di situ, untuk menunaikan tawaf dan juga sa'i. Ini berlaku pada 10 Zulhijjah. Sekiranya jemaah haji tidak dapat melakukan ibadat ini pada 10 Zulhijjah, maka bolehlah dilakukan pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik ialah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, seterusnya jemaah haji akan kembali ke Mina untuk menunaikan ibadat yang seterusnya yang dipanggil bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13. Manakala pada waktu siangnya, jemaah haji akan melontar ke 3 jamrah, iaitu Jamratul Ula, Jamratul Wusta,
Jamratul Kubra. Inilah yang dikatakan haji tamattu. Baiklah. Ustazah yakin murid-murid di studio dan juga murid-murid di rumah mesti telah memberikan fokus yang sangat baik sewaktu Ustazah menerangkan tadi. Apa kata kita uji minda rakan-rakan kita di studio? Okey. Siapa boleh jawab? Minta dengan ataupun kita sama-sama berikan jawapannya. Dalam perjalanan haji tamattu, kita menunaikan umrah lebih kurang pada 6 Zulhijjah. Nombor 1 tu apa? Ya, sila jawab. Boleh buka mic. Bukakan mic anda semuanya. Sila jawab. Nombor 1. Nombor 1. Niat ihram di Niat ihram di miqat. Okey, bagus. Kita tengok niat ihram di miqat. Nombor 2. Meninggalkan perkara larangan dalam ihram. Ya, meninggalkan perkara larangan dalam ihram. Nombor 3, dekat Kaabah. tawaf rukun. Tawaf rukun. Nombor 4. Ustazah, mungkin kita boleh pilih seorang? Boleh pilih seorang. Pilih seorang untuk Okey, jawab. pilih seorang ya sebab ramai sangat yang jawab ya. Ya, Nanti tak betul. boleh nak bagi markah pula. Okey, apa kata seorang saja yang menjawab nombor 4 tu lepas tawaf rukun. Okey, angkat tangan. Angkat tangan. Okey, nombor 4. Ya, Adam, silakan. Sa'i. Sa'i. Okey, bagus. Tahniah Adam. Nombor 5, angkat tangan. Ainin, Sofia. Bercukur. Ya, betul. Okey, selesailah umrah pada 6 hari bulan. Kemudian akan yang terakhir, tertib. Dan seterusnya kita tengok haji pula pada 8 Zulhijjah itu. Nombor 7. Siapa nak cuba jawab nombor 7? Okay, Alisha. silakan Alisha. Niat ihram di miqat. Ya, niat ihram di sini ialah niat ihram haji ya. Yang ke-8, siapa nak cuba? Tahniah Alisha. Yang ke-8. Ya, silakan Amir. Silakan. Ya, silakan Amir. Meninggalkan perkara larangan dalam ihram. Meninggalkan perkara larangan dalam ihram. Yang ke-9 di Arafah tu. Apa ibadatnya? Silakan. Boleh angkat tangan. Ya, okey Sofia. Wukuf. Wukuf. Okey, tahniah. Dan yang ke-10 di Muzdalifah. Apa amalan ibadat haji di situ? Silakan. Baik, silakan. Amir Rashdan lagi. Silakan. Bermalam di Muzdalifah. Betul, bermalam di Muzdalifah. Harapnya adik-adik di rumah pun boleh menjawabnya. Okey, ini tak habis lagi ya Haji. Kita teruskan. Okey, nombor 11 iaitu di Mina. Siapa boleh jawab? Kak Syafiqah nak jawab. Saya nak jawab, Ya, boleh? silakan. Bermalam di Mina. Yang nombor 11. Nombor 11 ya? Dekat dengan perkataan dia Jamratul Kubra. Jamratul Kubra. Minta maaf, melontar Jamratul Kubra. Okey, bagus. Bagus Kak Syafiqah. Melontar Jamratul Kubra. Okey, ini berlaku pada 10 Zulhijjah. Yang nombor 12 tu, ada dah gambar kat situ kan? Nombor 12. Okey, siapa nak jawab? Ya, Alisha senyum je tadi. Okey, silakan Alisha. Bercukur. Bercukur. Okey, selepas bercukur, jemaah haji perlu terus melaksanakan apa tu yang di nombor 13 di Kaabah tu. Silakan. Okey. Ya, Adam. Silakan Adam. Tawaf rukun. Tawaf rukun. Selepas tawaf rukun yang ke-14. Ya, Ainin Sofia. Bermalam di Mina. Ainin Sofia tengok balik betul-betul nombor 14 tu. Ini dekat Masjidil Haram. Dekat Masjidil Haram. Tengok dalam skrin kita. Selepas tawaf, apa dia nombor 14? Okey, Ainin cuba jawab lagi sekali. Okey, Amir nak bantu. Okey, terima kasih Amir. Ya. Ya, Amir. Sa'i. Sa'i. Okey, sa'i ya. Ainin Sofia boleh buat catatan di situ. Okey, ini semuanya berlaku pada 10. Jika tidak mampu, boleh dilakukan pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan kita tengok seterusnya di Mina. Nombor 15. Di Mina, nombor 15. Ainin nak cuba jawab ke Ainin? Okey, ya, silakan. Bermalam di Mina. Ya, bermalam di Mina pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang ke-16, siapa nak cuba jawab? Silakan Alisha.
melontar ketiga-tiga jamrah. Ya, apa dia jamrahnya tu? Cuba sebutkan. Jamrah ula, Ya. Jamratul ula, Betul. Jamratul wusta dan Jamratul kubra. Ya, bagus Tahniah. Hebatlah Ustazah. Sekarang ni Ustazah, Alhamdulillah. sebab semua dapat jawab dengan baik. Saya pun ada tersilap tadi. Silap tu. Okey, tapi Okey. Ustazah, berapa kita nak bagi markah kepada mereka yang hebat ni Ustazah? Okey. Kebanyakannya dapat menjawab dengan betul dan semua jawapannya boleh ada yang salah sikit tapi diberikan jawapan juga yang betul. Ya. Jadi kerjasama antara mereka tu sangat-sangat bagus. Kita bagi 2 markah untuk semua. Wah, Alhamdulillah. Baik hati ni. Tahniah baik hati Okey. Ustazah. Okey Ustazah, boleh Okey, teruskan? sementara Kak Syafiqah menulis markah untuk rakan-rakan di studio. Apa kata adik-adik lihat uji minda yang seterusnya. Susun antara amalan pelaksanaan haji tamatuk berikut mengikut tertib yang betul. Berniat ihram umrah di miqat, wukuf di Arafah, meninggalkan larangan haji, bermalam di Musdalifah, berniat ihram haji di miqat dan meninggalkan larangan umrah. Jadi adik-adik, murid-murid perlu menyusun mengikut susunannya. Okey, apa kata kita cuba tanya adik-adik di studio siapa yang nak mencabar minda mereka. Okey, ada tak siapa-siapa yang nak Siapa cuba nak jawab? Ya, okey. Ainin Sofia dah angkat Silakan tangan Ainin cepat. Sofia. Okey, Ainin Sofia sebut dulu. Yang pertama, berniat ihram umrah di miqat. Yang kedua, meninggalkan larangan umrah. Yang ketiga, berniat ihram haji di miqat. Yang keempat, meninggalkan larangan haji. Yang kelima, wukuf di Arafah. Yang keenam, bermalam di Muzdalifah. Okey, kawan-kawan yang lain setuju tak dengan jawapan Ainin Sofia tadi? Setuju tak? Okey, apa setuju kata ke tak? kita tengok jawapannya. Okey. Yang pertama, berniat ihram umrah di miqat, meninggalkan larangan umrah, berniat ihram haji di miqat. Yang seterusnya, meninggalkan larangan haji, kemudian wukuf di Arafah dan yang terakhir bermalam di Musdalifah. Ini antara amalan pelaksanaan haji yang telah disusun mengikut susunan. Tahniah Sofia. Betul kita Ustazah? bagi Semua ya, betul betul? semua. So Masya Sofia Allah. dapat ekstra 2 markah. Ekstra 2 markah Okey, untuk ya. Sofia. So alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tahniah Itu- murid-murid. Itulah tadi perjalanan haji tamatuk. Masya Allah, banyak Ustazah jelaskan sebentar tadi dan harap-harapnya kita semua boleh ambil pelajaran tersebut dan cuba ingatlah. Kan Ustazah kan? Betul. Saya pun susah juga tapi kita cuba praktiskan insya-Allah. Jadi kita beri ruang dan peluang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Labbaik Allahumma labbaik. Daku menyahut seruanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata walakal mulk. Sesungguhnya segala puji, segala kenikmatan, kerajaan hanya milikmu ya Allah. La syarika lak. Tiada sekutu bagimu. Zikir yang indah ini menjadi impian bagi setiap umat Islam di seluruh pelosok dunia. Zikir ini sangat istimewa kerana dikhususkan kepada mereka yang menjadi Duyufur Rahman, iaitu tetamu jemputan Allah untuk menunaikan haji dan umrah di Baitullahil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku menyahut seruan panggilan-Mu ya Allah. Panggilan haji ini menjadikan daku tetamu-Mu di rumah-Mu, Baitullahil Haram yang mulia dan berkat.
Aku datang kerana cinta kepadamu, ya Allah. Aku datang dengan kerendahan hati dan diri, merasa hina di hadapanmu, ya Allah. Aku datang untuk membersihkan jiwa dan mengharapkan penerimaan diriku sebagai hamba-Mu, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Terima kasih Allah. Ibadat haji dan umrah ini sangat besar artinya kepada kami hamba-hamba-Mu. Terlalu banyak hikmah dan juga manfaatnya kepada kami dalam seluruh aspek kehidupan kami. Sama ada aspek kerohanian, sosial, dakwah, politik maupun ekonomi. Ibadat haji ini dapat memberi peluang kepada kami sebagai hamba untuk menzahirkan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Ibadat haji ini juga memberi peluang kepada kami untuk saling kenal mengenali walau di mana sahaja kami berada. Ibadat haji ini dapat memberi peluang kepada kami untuk memajukan diri, berdaya saing, meningkatkan ekonomi. Ibadat haji ini menjadi satu syiar untuk melihatkan, menzahirkan keindahan dan kekuatan umat Islam. Justru itu, ya Allah, bantu kami, tolong kami, mudahkan segala urusan kami agar kami dapat melaksanakan ibadat ini dengan cara yang terbaik untuk-Mu, ya Allah. Alhamdulillah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'matak laka wal mulk la syarika laka labbaik. Alhamdulillah, bersama dengan kami semula di Didik TV KPM hari ini kita belajar tentang mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 untuk topik kita Haji Tamatuk. Ustazah, untuk segmen kali ini dipersilakan. Ya, Haji Tamatuk. Dan untuk segmen kali ini ialah hikmah haji dan umrah. Ustazah harap murid-murid di studio dan juga di rumah semuanya dah bersedia. Untuk itu, sama-sama kita rujuk buku teks pendidikan Islam ya, tingkatan 4 pada muka surat 106. Ya. Cuba perhatikan hikmah haji dan umrah. Kalau kita lihat ya, Kak Syafiqah boleh bantu agak-agaknya adik-adik kita di studio dan juga di rumah. Kita lihat hikmah haji dan umrah ini dari pelbagai aspek. Kalau kita tengok dalam buku teks ya, pendidikan Islam tingkatan 4 ada disebutkan dari aspek rohani, kemudian dari aspek sosialnya dan kemudian dari aspek politik, dari aspek dakwah dan juga dari aspek ekonomi. Murid-murid di studio dan di rumah mungkin telah melihat ataupun biasa dengan keadaan haji. Mungkin ada saudara mara yang telah menunaikan haji, bagaimana mereka bersedia, bagaimana pengorbanan yang mereka buat, bagaimana keadaan mereka nak pergi haji. Semuanya itu boleh mengundang hikmah-hikmah. Masya-Allah. Kan? Jadi apa kata kita cuba dapatkan jawapan-jawapan ataupun pandangan-pandangan daripada adik-adik di studio ini. Baik, okey? boleh. Ya, kita nak lihat hikmah haji dan umrah dari aspek-aspek ini, iaitu rohani, sosial, politik dan mungkin dakwah dan ekonomi. Adik-adik di studio boleh pilih satu daripada aspek-aspek ini. Okey, siapa nak mulakan dulu? Siapa nak mula dulu? Boleh angkat Siapa tangan. nak mulakan dulu? Silakan. Ya, Aini silakan Sofia, Ainin. tahniah. Okey, silakan. Dia nak pilih yang mana tu, Ustazah? Okey, Aini sebut dari aspek apa? Aini nak bincangkan dari aspek apa? Dari aspek rohani, Okey, silakan. hikmah haji dan umrah dari aspek rohani untuk ibadah haji dapat menunjukkan ketaatan kerana ibadah ini menuntut pengorbanan yang tinggi. Selain itu, melakukan persediaan dari segi mental dan ilmu. Akhir sekali, menunjukkan ketaatan umat Islam kepada Allah.
Okey, alhamdulillah. Masya Allah. Maksudnya dari aspek rohani, dia menunjukkan ketaatan dan kesungguhan kita dalam nak menunaikan ibadat. Betul kan Syafiqah? Bukan senang kan nak keluarkan duit ringgit, nak cari, nak belajar. Jadi perlukan pengorbanan yang tinggi. Ini menunjukkan akan melahirkan, menzahirkan ketaatan kita kepada Allah. Kalau tak taat mesti dia kata tak payahlah, kan? Tak Maknanya naklah perlukan pergi haji. iman yang kuat lah kan Ustazah? Ya, betul. Mesti mempunyai keimanan dan kesungguhan yang kuat untuk menunaikan ibadat haji. Ustazah, saya rasa jawapan Ain tadi cukup penuh dan awak kata jelas lah kan, okey, Ustazah, kan? jelas. Berapa betul. kita nak bagi? Boleh kita bagi markah penuh tu. 2 markah. Dua markah Okey. insya-Allah. Seterusnya, Sofia nama dia. Okey. Seterusnya, siapa pula nak cuba? Okey, siapa nak cuba silakan. Okey. Okey, silakan Amir Rashdan. Saya akan sebut daripada aspek sosial. Okey. Semasa ibadah haji, manusia dari seluruh dunia akan berkumpul di satu tempat dan berinteraksi antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, kita juga dapat mengeratkan silaturahim sesama Islam. Kita juga dapat melihat pelbagai bentuk fizikal dan budaya dari setiap negara. Okey, alhamdulillah. Memang betul lah kan? Seluruh pelosok dunia bertemu di satu tempat, sama ada di masjid, Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, dan pada 9 hari bulan di mana semua jemaah haji berada di satu tempat dalam pakaian yang sama semuanya, iaitu wukuf di Arafah. Jadi mestilah ada interaksi. Betul kata Amir Rashdan tadi. Ada interaksi dan dapatlah dia berkenalan dengan pelbagai bangsa. Ya. Mungkin kita akan lihat di situ pelbagai warna kulit, pelbagai bentuk paras rupa, pelbagai budaya, dan ini dapat mengeratkan silaturahim antara umat Islam. Mana kat situ kita tak lihatlah orang ni bangsa apa, kan? Kita semua akan rasa sama taraf kita, kan? Ya, betul. Semuanya umat Islam, satu akidah. Satu kan? akidah. Ya, Ustazah, satu kita saudara. Satu saudara. Kita nak bagi berapa markah ni kat Markah Amir ni? penuh. Jawapannya sangat bagus tadi. Tahniah Amir Rashdan. Okey, Ustazah, boleh teruskan? Kita seterusnya segera ada 2 orang lagi cuba. Okey, siapa dia? Okey, Alisha. Okey, Alisha, silakan. Alisha. Saya pilih dakwah. Okey. Ibadah haji dapat menyemarakkan perkembangan dakwah Islam dengan tertib ibadah yang unik. Dan syiar Islam, umat Islam dapat dilihat dalam ibadah-ibadah Islam seperti tawaf dan wukuf. Ya, okey. Jadi ibadah-ibadah ini semuanya menunjukkan kesatuan, perpaduan. Dia bukannya sendiri-sendiri. So, keindahan, keunikan ibadat ini pasti menjadi satu tontonan kepada masyarakat yang lain, ya, dan menjadi tarikan untuk umat lain melihat keindahan dan kekuatan ibadat dan juga kekuatan umat Islam. Masya Jadi Allah. dakwah pun dapat disebarkan. Tahniah Alisha. Baik, Ustazah. Okey. 2 markah juga untuk 2 Alisha. markah untuk Alisha. Baik, untuk Alisha Apa 2 kata markah. kita dengar daripada peserta kita yang terakhir sebab kita ada 4 orang. Silakan Adam. Tak ada orang Silakan, lain dah. Adam. Silakan Adam. Saya pilih dari aspek ekonomi. Okey. Ibadah haji memerlukan kos pembelanjaan yang tinggi. Yeah. Hal ini menyebabkan umat Islam berusaha untuk mendapatkan dana agar dapat mengerjakan haji dan umrah, sekaligus dapat meningkatkan ekonomi umat Islam. Okey, alhamdulillah. Haji merupakan salah satu ibadat yang memerlukan kos yang tinggi. Memang tidak dinafikan. Jadi ini akan mendorong umat Islam untuk berusaha, bekerja, betul tak? Betul kan Syafiqah? Dan secara tak langsung umat Islam akan memajukan ekonomi sendiri, ekonomi diri, ekonomi keluarga dan ekonomi umat Islam seterusnya, ya. Tahniah Adam, jawapan yang sangat-sangat Saya bagus bagi markah tadi. Ustazah, dekat Ya, Adam. betul. Tahniah Jadi kita dapat semuanya. rumuskan seperti ini, ya. Dan kita lihat
politik pun ada tadi kita rumuskan. Okey, menzahirkan ketaatan kepada Allah itu dari aspek rohani, dari aspek sosial saling mengenali antara umat Islam, dari aspek politik dapat menzahirkan kekuatan umat Islam, dari aspek dakwah dapat menyemarakkan perkembangan dakwah, dan dari aspek ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itulah kita dah belajar tentang hikmah haji dan juga umrah. Ada 5 aspek dan saya yakin semuanya dapat faham apa yang dijelaskan oleh Ustazah sebentar tadi. Jadi banyak lagi kita nak belajar. Tapi sebelum tu, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Oh, ya Allah. Cukup ke tak ni nak pergi haji? Dah lama kumpul ni. Harap-harap dapatlah pergi haji tahun ni. Jadi bersama dengan kami semula di Didik TV KPM slot menengah atas, kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam pada hari ini dengan topik kita Haji Tamattu. Bersama dengan kita Ustazah Salina Busrawi. Ustazah, topik kali ini bersangkut paut dengan tabung nampaknya. Dipersilakan. Okey, jom menabung. Pada segmen kali ini, kita ingin memberikan satu kesedaran kepada semua murid di mana sahaja anda berada bahawa kita perlu ada kesungguhan seawal remaja ini untuk menunaikan haji. Jom sama-sama dengan Ustazah dan juga rakan-rakan kita di studio cara bagaimana kita nak menabung. Okey, ya. Okay, sebelum itu, kita bersyukur Alhamdulillah di negara kita ada satu badan yang menguruskan jemaah haji, iaitu Lembaga Tabung Haji. Berdasarkan data ataupun berdasarkan kos yang telah ditentukan ataupun yang dinyatakan oleh Lembaga Tabung Haji, iaitu kos haji terkini berjumlah RM25,540. Dan alhamdulillah bagi masyarakat Malaysia untuk kumpulan B40, bayaran haji bagi seseorang jemaah setelah mendapat bantuan, ini dapat bantuan ataupun subsidi, ialah RM10,980, manakala kumpulan bukan B40 ialah RM12,980. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Terima kasih kepada Lembaga Tabung Haji atas maklumat dan juga bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat di Malaysia bagi membolehkan mereka menunaikan haji. Baiklah, sebelum itu kita nak tanya dulu. Nak tanya Kakak Syafiqah dulu. Syafiqah nak pergi haji pada usia berapa? Soalan yang patut saya fikir, Ustazah. Okey. Saya nak pergi haji insya-Allah dengan izin Allah dalam umur lingkungan 35 tahun. Maksudnya dalam keadaan tubuh badan yang masih kuat, betul. yang masih sihat, ya. Supaya kalau boleh saya nak buat ibadah haji tu dengan sedaya upaya saya sempurnalah, insya-Allah, mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah. Umur berapa tadi? 35. 35. Okey, kita dengar pula adik-adik di studio. Kita tanya Sofia dulu. Sofia, umur berapa nak pergi haji? Umur dalam 35. Oh, sama. Okey. Tapi tahun tak sama. Amir Rashdan? Amir Rashdan agaknya berapa? Umur 39. Okey, atas sikit ya. Okey, mungkin Alisha, bagi peluang juga dekat Alisha lah. Berapa tahun Alisha nak pergi haji? Umur berapa tahun? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, tak apa. Adam? Silakan, Adam. Semangat sangat nak pergi haji tu. Okey. Pergi umur
38. Wah, dekat tu. semuanya pilih usia-usia begitu. Tapi memang baguslah kan, sebab ibadat haji ni ibadat fizikal. Nak tawaf, nak sa'i, semuanya perlukan fizikal. Betul. Baiklah, Ustazah ada kira-kira ataupun matematik bagaimana nak memudahkan anda supaya dapat menabung seawal remaja ini. Okey, jom kita mulakan projek tabung haji kita. Okey. Kena ada tabung lebih kurang macam Kak Syafiqah tadi. Cuba Kak Syafiqah Itulah kalau boleh tunjukkan. Ustazah, saya nak kalau murid-murid kat rumah tu yang dengar sekarang ni, jomlah kita sediakan tabung untuk menabung. Ya, okey. Sebelum tu InsyaAllah. kita perhatikan skrin ini betul-betul. Katalah usia anda sekarang 16 tahun. Tingkatan 4 kan? Usia untuk tunaikan haji, Ustazah ambil usia yang pertengahan tadi ni, yang masih lagi sihat, duit mungkin dah ada masa tu, iaitu pada usia 40 tahun. Ya. Tempoh masa yang ada ialah 24 tahun. Dan anggaran kos haji kita ambil yang paling mahal tadi, yang bukan B40, iaitu RM12,980. Jadi, cuba kita kirakan RM12,980 kita bagi dalam masa 24 tahun, iaitu RM540, ya. 80 sen. Dan RM540.80 ni kita bahagi pula kepada 12 bulan, dia akan menjadi RM40.06. RM40.06 pula kalau kita bahagikan kepada hari, sebab 12 bulan ada 30 hari, maka cuba kira, ambil kalkulator masing-masing. Okey. Berapa ni? agaknya? Jangan terperanjat, iaitu RM1.50 sehari. Masya Allah. Boleh tu Ustazah? Boleh sangat Boleh rasanya. sangat. Agak-agak ni RM1.50 kalau nak top up tu cukup tak nak top up kredit ke kan? Anak-anak, murid-murid, dalam usia anda sekarang ini, kalau anda menabung RM1.50 sehari pada usia 40 tahun, dengan mudahnya anda boleh mempunyai dana yang cukup untuk menunaikan ibadat haji. Senang ke senang? Senang, pastinya. Kan? InsyaAllah. Dia kadang-kadang bila kita melihat satu figure ribu-ribu ni, kita rasa macam, wah, mahalnya kan? 12,000 mahalnya. Kita akan rasa mahal bila kita tidak mempunyai perancangan awal. Betul tak? Betul. Kan? Tetapi bila kita ada perancangan awal, so apa yang kita jadi murid-murid, apa yang kita pelajari hari ini ialah untuk memberikan kesedaran ibadat haji wajib kita tunaikan, dan untuk kita menjadi orang yang mampu, maka kita menabunglah. Baik, itu dia insya-Allah. Jadi Ustazah, untuk di hujung-hujung ni, mungkin Ustazah boleh berikan rumusan untuk kami untuk topik kita haji tamattu. Ya, alhamdulillah murid-murid yang dirahmati Allah. Ya, untuk rumusannya untuk segmen kita pada kali ini, kita lihat yang pertama ialah jenis-jenis haji, iaitu ada 3 jenis haji. Apa dia? Cuba sebutkan. Haji ifrad, haji tamattu dan haji qiran. Dan ada formulanya. Ingat lagi tak? Haji ifrad iaitu H U. Haji tamattu U H. Haji qiran H campur U. Okey. Dan kemudian kita melihat pula pelaksanaan haji tamattu. Bermula dengan umrah, selesai umrah, kemudian kita tunaikan haji pada tarikh-tarikh tertentu, iaitu bermula pada 8 Zulhijjah, diikuti dengan 9 Zulhijjah wukuf di Arafah, dan 10 Zulhijjah bermalam di Musdalifah. Sebelum tu nak tanya Kakak Syafiqah, selalunya apa berlaku pada umat Islam pada 10 Zulhijjah? 10 Zulhijjah kita ada pisau, ada orang mengasah pisau. Apa yang berlaku tu? Bukan hari tersebut adalah hari raya korban? Ya, betul. Bila jemaah haji di Mekah wukuf di Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah, keesokan harinya 10 Zulhijjah, ialah umat Islam di seluruh dunia merayakan hari raya korban. Dan ibadat haji akan lebih kurang tamat pada 13 Zulhijjah. Baik. Kemudian pada segmen kita yang seterusnya ialah hikmah haji dan umrah, iaitu dari aspek
kerohaniannya, menzahirkan ketaatan, dari aspek sosialnya, dapat mengeratkan silaturahim dan dapat saling mengenali, dari aspek dakwahnya menjadi syiar dakwah Islam, dari aspek ekonominya dapat memantapkan ekonomi umat Islam. Baik. Dan akhir sekali menabunglah ya, kita untuk menabunglah. menjadi Berapa tetamu ringgit Allah. tadi? RM1.50 saja sehari tu. RM1.50 untuk menjadi duyufur rahman, tetamu Masya Allah. InsyaAllah. Jadi Ustazah, kita punya murid-murid kat Google Meet ni semua hebat-hebat ni Ustazah. Mungkin boleh berikan prestasi keseluruhan untuk mereka. Okey, kalau kita lihat di situ, Sofia dapat 8 markah. Tahniah. Okey, tahniah Sofia. Alisha, Amir dan Adam semuanya mendapat 6 markah. Tahniah. Anda sebenarnya sangat-sangat hebat. Tahniah. Ustazah yakin murid-murid di rumah juga tak kurang hebatnya. Ya, semua mesti kena hebat. Jadi Okey. Ustazah, kalau contoh ni, murid-murid kita yang hebat ni nak cari latihan pengukuhan. Macam mana Ustazah? Okey, kita harapkan murid-murid boleh melayari portal Delima dan mencari bahan-bahan pengukuhan dalam sumberku. Ya. Baik, Okey. insya-Allah. Jadi Ustazah, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang diberikan hari ini untuk topik kita Haji Tamattu, dan juga terima kasih buat semua yang menonton kami hingga ke hujung siaran. Terima kasih juga kepada semua murid-murid di Google Meet dan juga di seluruh Malaysia yang menonton kami. InsyaAllah ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain hari. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah, ila liqa. Bye-bye.